keberkatan majlis kita ni, kita baca ayat ke-100 muka surat 62 surah Ali Imran, ayat ke-100 muka surat 62 akhir. Ayat 62, ayat ke-100 muka surat 62, muka surat 62 ayat ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat, sambung surah Ali Imran ayat ke-100 dan seterusnya. Selepas panjang lebar Allah SWT jelaskan tentang bagaimana jahatnya ulama di kalangan Bani Israel, kerana mereka lah yang menyebabkan Bani Israel ini sesat, baik Yahudi baik Nasara. Jadi dua umat sebelum kita ni, ada kitab seperti mana kita, ada rasul seperti mana kita, bagaimana mereka boleh sesat? Salah satu puncanya kerana ulama-ulama su' mereka, ulama-ulama jahat mereka. Allah SWT jelaskan kepada kita. Dia punca ulama sesat ni apa dia? Dunia, kedudukan, harta. Nah, ini yang menyebabkan mereka ni jadi sesat, ulama pun. Dan di antara punca ulama sesat juga kerana orang awam terlampau jahil sangat. Orang awam terlampau jahil sangat. Nah, orang awam tidak peduli tentang kitab Allah. Ini pun menyebabkan ulama sesat juga.
mereka seperti mana Allah telah gambar keadaan Bani Israel ni, mereka tidak tahu tentang Quran, tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mereka sangka semata-mata yang Allah telah gambarkan dalam surah Baqarah sebelum surah ni. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Allah Taala bagi tahu di antara punca ulama jadi sesat ni kerana orang terlampau jahil sangat. Jadi kalau orang terlampau jahil sangat, dia jadi mangsa. Saya datangkan ilham supaya ambil kesempatan. Kalau orang awal tu jelas tentang kitab Allah, jadi ulama-ulama maksud pun nak ajar benda-benda pelik pun tak berani, sebab orang cerdik. Ada masyarakat tu cerdik. Kalau masyarakat tu terlampau jahil, jadi dia saya datangkan ilham pada ulama-ulama maksud untuk ambil kesempatan. Betul, kitab Allah SWT dia akan melahirkan dan umat yang cerdik, generasi yang bijak seperti mana generasi para sahabat, tabi'in. Waya ke zaman Abu Hanifah, tu zaman tabi'in, zaman Abu Hanifah ni. Seorang perempuan mari nak tanya dalam majlis Imam Abu Hanifah. Tak, masyarakat cerdik kan. Tak. Jadi dia mari bulan nak masuk masjid tak boleh kan? Imam Abu Hanifah dak mengajar dalam masjid. Jadi cara dia nak tanya lagu mana, dia bagi buah apple. Tak. Orang nak masuk masjid kan? Dia kata ambil apple ni bagi pada Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah dak mengajar. Tak. Jadi bila orang mari, Imam Abu Hanifah nak mengajar, orang mari. Tanya mari mana ni? Kata ada orang seorang perempuan duduk luar masjid. Mari bagi buah apple. Tengok aja buah apple. Lagu mana dia buat? Dia belah dua, semula pergi atas ke dia. Belah dua, atas semula. Orang perempuan tu tengok, tak? Belah dua gitu, balik lalu. Pahal dah. Imam Abu Hanifah baru pahal gapo dia masuk perempuan tu. Tak, perempuan tu pahal jawapan daripada Imam Abu Hanifah. Tanya berkenaan dengan suci tu lagu mana? Suci daripada hik ni lagu mana? Tahap lagu mana? Jawab mari buah apa? Tak. Mari buah apa warna merah tu? Tak. Isyarat pada hik. Jawapan dia pun tak payah kasih banyak. Sebab cerdik. Sebab masyarakat tu cerdik. Dia boleh lahir tak, daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lahir. Tapi kalau terlampau jahil, dia akan jadi mangsa keadaan. Jadi hak ni kita telah baca dah dalam surah Baqarah. Tak. Bagaimana ulama-ulama jadi jahat. Tak, kerana apa? Kerana cinta pada dunia. Di antara punca mereka ni jadi jahat kerana orang awal terlampau jahil sangat. Sebab itulah panduan daripada Allah SWT lepas ni kan, supaya umat ni tak, bagaimana supaya masyarakat ni tidak jahil, maka kena ada kepada dia. Jadi Allah SWT datangkan panduan pada kita. Jadi bermula daripada ayat 100 ni, bermula khitab pada umat Nabi SAW dari surah Ali Imran. Daripada awal mula tentang Allah, tentang Quran, tentang kebesaran Allah, kemudian tentang inabah pada Allah SWT, bagi tahu punca di antara manusia sesat ni kerana apa? Cinta pada dunia. Kemudian cerita tentang ulama-ulama maksud jahat. Baru yang baik deki sama-sama mereka. Kemudian cerita kisah Nabi Zakaria, keluarga Ali Imran. Kemudian cerita tentang Nabi Isa. Bagaimana Allah telah rakamkan kepada kita perkataan pengikut Nabi Isa Hawariyun. Sebagai panduan pada kita dalam surah Ali Imran. Sekejap je cerita tu, lebih kurang dari 2-3 ayat. Tapi Allah Taala rakamkan ucapan Hawariyun ada sebagai panduan pada kita. Setiap zaman dia ada ujian masing-masing. Dan Allah Taala pun sentiasa ingat pada kita. Sekarang ni giliran kita tu. Sebelum ni Hawariyun dengan Nabi Isa pada zaman dia. Tak. Ulama-ulama maksud ni jahat ni tak. Hasut kerajaan, bagi tahu bahawa Nabi Isa ni bawa ajaran sesat. Tak. Supaya bunuh Nabi Isa. Jangan biarkan Nabi Isa. Dan bagaimana situasi keadaan masa tu? Dan bagaimana Hawariyun ni begitu hebat, berpegang teguh. Allah Taala rakyat ucapan mereka kepada dia. Perkataan Nabi, Rabbana amanna. Sebelum tu ada Hawariyun bagi tahu
Tak, bila Nabi Isa minta daripada mereka siapa dia nak bantu agama Allah, mereka bangkit. Masa tu bagi nyawa tu dan mereka berdoa kepada Allah semua, jadikanlah kami ni di kalangan orang yang mana muslimin. Okay? Muslimin. Orang yang serah diri pada Allah SWT. Ni jalan selamat. Kemudian rakyat ucapan daripada Hawariyun. Apa dia? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul waktubna ma'asy syahidin. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang kamu turunkan daripada Injil. Dan kami hanya ikut Nabi Isa walaupun orang cakap tak sesuai. Betul? Itu umat yang telah berlalu. Sekarang ni giliran kita. Allah SWT akan uji kita dengan musuh kita iblis, syaitan yang akan usaha supaya perintah Allah tak sesuai. Ilham pada kita. Begitu keadaan-keadaan pun supaya kita rasa perintah Allah tak sesuai. Tapi Allah Ta'ala tengok. Sebab tu bila perhati renung kan ucapan Hawariyun kan, mesti kalau di sebalik ucapan dia tu bahawa benda tu berat. Tiba-tiba zaman kita ni rasa berat. Tak, ucapan Hawariyun apa dia? Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang kamu turunkan. Dan kami hanya ikut Nabi Isa ya. Mana pada zaman tu ada perintah Allah Ta'ala dalam kitab Injil ni tak sesuai nak ikut. Dan Nabi Isa ni tak boleh pakai. Ajaran Nabi Isa ni tak boleh pakai. Dia tentulah gitu dah. Tak, kemudian Allah Ta'ala datangkan apa dia mujadalah Nabi dengan padri-padri. Dan begitu juga hujah-hujah dengan Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Kemudian sebelum ayat kita baca ni Allah Ta'ala bagi tahu. Ada di antara ulama-ulama ni tak, mereka sentiasa pusing lidah mereka. Tak, kitab Taurat ataupun kitab Injil, kitab Allah, tapi syarah tu lagu lain. Tak, huk haram jadi halal, huk halal jadi haram. Dia pusing. Ni. Dia kata ni daripada Allah. Dia kata ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu pada kita. Allah Taala dedah kan pada kita. Lepas tu jalan selamat lagu mana? Tak ada. Jalan selamat ni hanya ikut apa yang Allah SWT buat turun. Apa yang Allah SWT buat turun. Dan inilah jalan seluruh para anbiya. Dan inilah jalan Islam. Jalan yang Nabi bawa sekarang ni. Nabi ketika mana surah ni diturunkan. Yang mana perkara yang sama Nabi hadapi. Orang Yahudi tak rasa tak sesuai. Kristian rasa tak sesuai dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga dalam ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala khitab pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang kita baca saat ni. Wahai orang beriman, kalau kamu ikut satu golongan yang diberi kepada mereka kitab, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasara ni, kalau kamu ikut mereka ni, nasaya mereka akan usaha akan kembali ke kamu selepas beriman ni jadi kafir. Ini je maksud mereka. Allah Ta'ala bagi tahu, mereka tidak ada keinginan kebaikan pada kita. Kalau kamu ikut cadangan-cadangan mereka. Apatah lagi dalam surah Baqarah kan, Yahudi dan Nasara tidak akan redha sehingga kita ikut milah mereka. Milah mereka cara beragama mereka. Lagu mana cara beragama mereka? Dakwah Kristian, dakwah Yahudi, dakwah ikut Nabi Musa, dakwah ikut Nabi Isa. Tapi dari sudut penghayatan tak ada. Ini milah mereka. Sekarang pun dia ajak kita gitu juga. Dia kata tak ajak kita supaya tinggal Islam. Dia suruh Islam. Tapi jangan amal dalam kitab Allah. Jangan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu milah. Tu milah Yahudi, milah Nasara. Quran jelas bagi tahu pada kita. Dan sekali lagi ayat 100 ni surah Al-Imran bagi tahu pada kita. Kalau kamu ikut pandangan mereka, Yahudi dan Nasara. Siapa dia Yahudi dan Nasara sekarang ni? Tak ada Euro tu. Rusia, Amerika tu. Sebab Yahudi, Bani Israel ni dua. Yahudi dan Nasara dua Bani Israel. Dua Bani Israel belakang. Jadi kalau kamu ikut demon ni, Allah Taala bagi tahu mereka akan suruh supaya kamu jadi kafir selepas kamu beriman. Kemudian ayat ke-101 tu, wa kaifa taqul. Ayat ni juga tu kan kita nak faham hakikat kuntum khairu ummah depan. Orang silap faham kan tak? Dia baca ayat ke-110 kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Masyhur kan ayat ni tak? Ceramah-ceramah, sekolah-sekolah. Tak? Bila nak akak kita kan tak? Orang Islam kan tak? Kamu ni sebaik-baik umat, kamu ni sebaik-baik umat. Nak baca ayat 110 ni tuan, dia kena baca ayat ke-100 dulu. Tak baca, dia kena start daripada ayat 100 lagi. Paling kurang lah. Kalau tidak daripada awal lagi lah. Baru kita dapat faham. Kalau kita start 110 agak memang mulia kita. Tapi sebenarnya ni natijah daripada ayat ke 100.
Pertama, apa dia ayat ke tadi? Jangan ikut Yahudi dan Nasara. Pertama. Yang kedua, wa kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah? Sedangkan kamu baca kitab Allah. Dia bersama kamu ada Rasulullah. Bersama kita ni ada kitab Allah, dia bersama kita ni ada panduan daripada Rasulullah. Bagaimana kita boleh derhaka kepada Allah SWT? Dia jaminan daripada Allah ayat seterusnya, wa may ya'tasim billah, siapa dia berpegang teguh dengan tali Allah. Siapa dia berpegang teguh dengan Allah. Apa dia berpegang teguh dengan Allah ni? Dengan kitab Allah kan? Dengan kitab Allah. Betul kita Allah ni mudah. Mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah nak bagi. Sesungguhnya kita Allah ni mudah. Ia tak rumit kan? Kalau agama ni susah kan? Kita boleh buat alasan di akhirat nanti. Tak mari kita Allah pada mari dah payah tak faham kita. Di luar jangkauan kita. Kita boleh buat alasan depan Allah. Kalau benar-benar susah. Tapi tidak. Kita sudah bicara dah berkali-kali perkara ni. Quran ni 6230 ni ayat hafaz qiraat kita. Qiraat kita kan? Kita ada 7 qiraat. Tak. 10 lah. Tak. Bacaan Nabi belakang, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut qiraat kita hafaz ayat Quran ni 6230 ni. Beza ni sikit bukan beza ayat pertama ayat kurang, tidak. Beza tempat wakaf saja. Jadi kurang itu sebab apa? Tempat wakaf dia kurang sikit. Jadi banyak daripada qiraat lain sebab tempat wakaf dia banyak sikit. Bila banyak tempat wakaf, banyak bilangan ayat. Bila kurang tempat wakaf dia, kurang bilangan ayat. Tak. Seperti mana siratal ladzina an'amta alaihim. Qiraat kita seayat, qiraat lain 2 ayat. Qiraat kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu qiraat kita tu. Dia tak boleh berhenti tu. Tak boleh berhenti. Situ. Qiraat lain siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dua ayat. Dia 2 ayat. Dia jadi 2 ayat. Jadi 6230 ni ayat. Tuan-tuan. Tak berkenaan dengan ahkam Allah SWT hanya 500. 500 ayat. Tu pun kalau tahqiq lagi 300 ayat. Tapi kita ambil 500 lah. Dak 6230 ni tolak 500. Berapa? 5000 lebih. 5000 lebih tak ada ahkam. Bila tak ada ahkam ni ada apa dia? Tentang Allah, tentang akhirat, tentang golongan-golongan sesat. Hak ni semua orang boleh faham. Dengan terjemahan boleh faham dah. Semua orang boleh faham. Tak perlu ngaji bahasa Arab pun. Terjemahan tu pada dah. Untuk faham. Tak. Kita Allah SWT dipermudah kepada kita. Tengok sampai kita pula dengan terjemahan, dengan warna-warni ataupun dengan besar, macam-macam. Tak. Dengan pimpinan rahmat, sempurna pimpinan rahmat. Tak. Nak boleh terjemah tu kan, dia kena pakai itu dah. Orang nak terjemah tu, masa dia baca kitab Arab dia faham lagu mana, kemudian dia baca Melayu faham lagu mana. Dia tak lari. Dia tahap tu. Jadi Allah SWT telah mudahkan. Sebab tu kita baca Nabi di antara surah Nabi suruh kita baca sebelum tidur kan, tiap-tiap hari surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi tu. Dalam surah tu kan Allah SWT rakamkan satu ayat daripada ahli neraka. Lau kunna nasma' aw na'qil ma kunna min ashabis sa'ir. Ni ayat ni. Nak ahli neraka duk buat dari neraka. Penyesalan ahli neraka, ucapan penyesalan ahli neraka di antara punca kenapa mereka masuk neraka, apa dia mereka kecil sama mereka? Lau kunna nasma' aw na'qil. Tengok Allah Taala bagi tahu. Kalulah aku masa atas dia dengar Quran. Tengok dengar ya. Mudah tak mudahan. Sebab tu Allah Taala gandingkan surah Nuh dengan surah Jin. Surah Nuh kemudian surah Jin. Nuh, Nabi Nuh buat dakwah apa ni 950 tahun. Dia memberi gambaran sekali kita tengok seolah dakwah Rasul ni payah. 950 tahun nak kau kita masuk Islam. Payah kali dakwah ni. Tak payah sebenarnya. Sebab Allah Taala ganding kan surah Nuh kemudian surah Jin. Sebab apa? Sebab nak ayat mudahnya dakwah. Ayat mula-mula lagi surah Jin. Ayat mula-mula lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ayat mula-mula lagi.
Allah Taala begitu. Katakanlah Muhammad, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu berapa golongan jin dengar. Jin dengar yang masuk Islam dah. Ayat mudah. Quran ni tak ada telinga paling kurang. Kalau tak ada telinga tak sih, tak tahu. Mana Allah Taala bagi tahu Quran ni untuk faham dia, tak pada tak ada telinga dulu. Tak dengar dulu. Tak apatah lagi kalau baca, apatah lagi kalau tadabbur. Jadi Allah SWT telah mudahkan kita. Sebab tu tak boleh buat alasan. Sebab tu Allah Taala bagi tu, "Amay ya'tasim billah." Siapa dia pegang teguh dengan tali Allah. Dengan Allah. Gapo dengan kita Allah. Sebab tu bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga kan, khitab Allah Taala pada Nabi Adam kepada dia, ihbita minha jami'a, ihbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a huda fala khaufun, famanittaba'a hudaya fala yadhil wa la yashqa. Tengok. Khitab pertama Allah Taala. Bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, Allah Taala kata apa? Tak. Keluar kamu berdua daripada syurga ni. Lagu mana nak balik semula ke syurga? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bila datang kepada aku daripada aku, bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk. Maka siapa dia ikut petunjuk yang mari daripada aku ni, maka dia tak perlu takut, tak perlu bimbang. Ayat lain surah Taha, fala yadil wala yashqa, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sini jaminan. Wa may ya'tasim billah, siapa dia pegang teguh dengan kita Allah, faqad hudiya, pasti dia akan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu. Ya payah ni tu ya payah ni sebab tak sesuai keadaan buat ataupun bisikan-bisikan daripada setan, sama ada jin atau manusia, yang menjauhkan manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda tu larangan-larangan sesuai dengan dunia, keinginan dunia. Tapi kalau satu orang itu betul-betul nak Allah Subhanahu, nak kembali pada Allah, jadi mudah Ini Allah Taala bagi tahu. Kemudian tengok ayat seterusnya, ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ni khitab pada hari Jumaat ni, untuk khatib ni. Dengan sebenar-benar takwa. Jagalah perintah Allah dengan sebenar-benar, sejujur. Bagaimana dengan makam Allah Subhanahu wa taala? Makam Allah Subhanahu wa taala sungguh. Kemudian tengok tambah lagi, wala tamutun, jangan kamu sekali-kali kamu jangan mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun. Muslimun, tengok surah ni. Muslimun ni apa dia? Serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dia patuh hanya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Besar apa dia? Maka kita tadabbur kita Allah ya. Muslimun ni perkara besar. Bukan para seluruh para anbiya. Saat ni kita baca berkenaan dengan Hawariyun. Hawariyun perkataan yang sama juga. Hawariyun cak lagu mana? Nahnu ansarullah amanna billah wa syahad bi annana muslimun. Dalam ayat kita kan Nabi ajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minan muslimin. Sebelum tidur, tengok sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aslamtu daripada muslim. Sebelum tidur, doa tidur kan. Belum nak tidur ke? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya serahkan diri saya padamu ya Allah. Ni serah. Bangun tidur perkara sama tak? Di antara doa semaya tahajud iftitah dalam semaya tahajud. Tak, semaya malam. Gapo dia? Allahumma laka aslamtu. Tak, lepas gapo dia? Allahumma lakal hamd anta qayyumus sama. Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Kemudian Allahumma antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqaukal haqq wa jannatu wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun was saatu haqq. Allahumma laka aslamtu. Tengok. Ya Allah, hanya padamu ya Allah saya tunduk. Semua. Ini sebab ni benda ni payah. Kita akan diuji ni, kita taslim pada siapa dia? Mari keadaan-keadaan itu kita taslim pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dari ni, jangan kamu serah di melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslimun. Sekali lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah di atas i'tisam billah. Kalau kita bersatu di atas selain daripada i'tisam billah, tak ada makna ke? Tak ada makna. Sepuluh orang Mekah kan? Orang Mekah 360 berhala tu bersatu.
Quraisy bersatu. Bukan setakat dia bersatu, dia dapat menyatukan seluruh Arab. Dengan Kaabah tu 360 bahala. Duduk satu tempat ni. Ni satu kemuncak ni, payah ni. Ya. Tapi tak ada makna tu. Itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersatu dengan tali Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasulullah, jangan pecah belah. Dan jangan pecah belah ni tuan-tuan, kita tak boleh buat. Untuk menyatukan umat ni bukan dengan bijak kita. Untuk menyatukan umat ni, ajak umat pada kitab Allah, ajak umat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang boleh menyatukan umat. Kalau kita ajak umat pada sekolah kita, pada fikrah kita, pada cara kita, pecah belah. Umat ni hanya dapat bersatu dengan Allah dan Rasul ya. Dia dapat menyatukan hati umat ni Allah ya. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh. Tengok surah Taubah ke tak? Allah Taala kata pada Nabi ke apa? Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa baina qulubikum. Allah Taala bagi tu, wahai Muhammad, kamu nak menyatukan umat kamu ni, kalau kamu infakkan apa saja di atas muka bumi ni, dengan ekonomi boleh menyatukan umat? Tak boleh tu kan? Tak boleh. Balah macam ya, ada orang tomok tak cukup macam. Wih lah banyak mah. Kita ingat wish juta dia puas hati. Tak, dia nak 10 juta, wish 10 juta je, nak 100 juta, 100 juta ada, nak 1000 juta, 1000 juta ada, nak 2000 juta. Allah Taala kata, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Kalau kamu infak wahai umat, semua ada atas muka bumi ni, kamu tak dapat menyatukan dengan benda tu. Dengan dunia ni tak boleh. Yang menyatukan hati manusia Allah. Bila masuk dalam hati manusia ni Allah, baru boleh bersatu. Betul? Dia bukan dengan bijak kita. Nabi bagi tahu dalam hadis kita baca, kita ada mufrad kan tak? Yang menyebabkan perbalahan dua orang yang berkasih sayang, suami isteri ke, teman rapat ke, saing-saing ke, adik-beradik ke, tak, dalam kampung ke, yang tak balas, yang berkasih sayang baru boleh balas. Nabi bagi tahu. Tidak balah dua orang yang berkasih sayang. Tak. Melainkan kerana apa? Kerana dosa yang telah dibuat oleh salah seorang. Dosa ni menyebabkan balah. Dosa ni menyebabkan balah. Sebab tu kena istighfar. Betul lah keluarga kita hidupkan zikir, istighfar pagi petang. Sebab apa? Dengan dosa ni menyebabkan mari masalah. Timbul perbalahan. Tak. Di antara boleh menyatukan sunnah Nabi ajar apa? Ni merapat kisah. Tak. Betul. Dosa ni maksiat, langgar perintah yang menyebabkan pecah belah. Sebab hati ni Nabi bagi tahu kan, hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu Taala. Allah yang bolak-balik. Allah yang bolak-balik. Allah yang kontrol. Pas kita nak bersatu hati dengan cara kita, dengan khilaf perintah Allah, dengan khilaf sunnah Nabi, tak boleh. Nabi bagi tahu dalam hadis ke tak? La tuqimanna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Nabi kata, hendaklah kamu tegakkan saf-saf kamu, samakan saf-saf kamu, rapatkan saf-saf kamu. Kalau tidak, Allah SWT akan buat hati kamu ni pecah belah. Bagi kita nak bijak, kita nak menyatu dengan cara kita. Tentu kita kena putus asa dengan cara kita. Sayyidina Umar bagi tahu apa dia? Ittahimu ra'yakum. Ragu-ragulah dengan pandangan kamu. Siapa dia kata ni? Sayyidina Umar. Siapa dia Sayyidina Umar? Nabi bagi tahu. Kalau selepas aku ada Nabi, siapa dia akan jadi Nabi? Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni dia punya pandangan dia muafik seperti mana pandangan, seperti mana ayat yang diturunkan oleh Allah, seperti mana kehendak Allah. Banyak dalam ayat-ayat Quran turun ni sesuai dengan pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak lagi ni turun ayat. Sayyidina Umar nampak gini turun ayat gini. Tu dia punya pandangan dia tu begitu tinggi sekali. Tapi Sayyidina Umar kata apa dia? Ittahimu ra'yakum. Ragu-ragu dengan pandangan kamu. Sebab aku pernah silap dah. Di Hudaybiyah kan Sayyidina Umar silap kan? Ya. Di Hudaybiyah. Tak, dia ragu-ragu. Tak. Dia rasa pandangan dia molek lagi. Apa kita kena ngalah ya? Kita kata Allah tak puas hati. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah isyarat amrullah, perintah Allah. Tengok Rasulullah. Perintah Allah. Allah. Dia jumpa Abu Bakar, sama Abu Bakar dengan Nabi. Perintah Allah. Perintah Allah. Sayyidina Umar lepas tu kan, lepas dia sedar mula
Dia kata aku bila teringat perkara tu aku sentiasa bersedekah. Aku bimbang. Takut-takut ucapan aku tu dengan Nabi tu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan. Sebab tu tuan, kita tak perlu bijak. Tak dalam usaha nak menyatukan umat gapo-gapo. Tak ikut panduan sudah ada dah. Panduan daripada Al-Alim Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang hukum dia kan, dia bagi tahu gapo dia ayat selepas tu Alim Hakim. Tak, bila Allah Taala ayat pada Nabi, tengok kan, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafikin wa kana Allah aliman hakima. Tengok tu di Khandaq, di Khandaq kan, seluruh Arab mari serang Madinah tu, keadaan tu betul-betul menggocekkan hati, menakutkan. Tak, ketika itu Allah Taala turun ayat untuk tetapkan hati Nabi, untuk sabatkan hati Nabi. Allah Taala kata apa? Wahai Nabi, bertakwalah kamu pada Allah, jangan ikut orang kafir Yahudi, jangan ikut orang munafikin pandangan mereka. Apa? Wa kana Allah aliman hakima. Sesungguhnya Allah ni alim hakim. Cuma perintah Allah. Tu kita pergi Langkawi minggu lepas. Boleh naik rasa naik perahu, muka darat kan, tak naik perahu. Boleh naik perahu tu, mutebuk nelayan. Allahu akbar. Tengok laut kan, daripada Kuala tu, daripada air paya tu sampai masuk laut ke dah. Allahu akbar. Dak hijai. Macam tebal, macam kerah. Bila tengok ke ada air, celup air, celup. Kau lekat tangan kita tu, seperti mana Nabi Khidir kata pada Nabi Musa alaihissalam, dak bila burung celup muncul dia dalam air tu, minum. Kau lekat di muncul mulut burung tu, itulah ilmu dia, ilmu Nabi Musa, ilmu Nabi Khidir, ilmu seluruh makhluk. Air laut tu ilmu Allah. Betul, ilmu Allah. Kalau ilmu kita sabaldi tu hebat dah. Tak? Nisa tu. Seluruh. Tu lekat tu ilmu seluruh makhluk, seluruh para anbiya, seluruh manusia daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat. Dia baki baki tu, laut luar tu ilmu Allah. Tu kita boleh faham. Kita boleh kata bila mari perintah dia kata tak sesuai. Bila dia kata ikut dia ni kita kata tak sesuai perintah dia ni. Betul, lepas tu dia bagi tahu sekejap lagi mu akan ngadak aku belakang. Ngadak aku belakang. Tahu kan? Kita akan ngadak dia. Dia Allah Taala telah buat keputusan ni. Betul kita ni sama ada kita ikut dia ni ataupun tidak. Nabi ni Allah Taala puas hati. Nabi ni Allah Taala panggil laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam surah Ahzab tadi. Apa? Allah Taala puji Nabi kita. Sebab Nabi benar-benar ikut perintah Allah. Allah Taala nak lagu tu. Bila mari je perintah dia, tak sedap bijak lah. Dalam usaha untuk menyatukan umat ni, kita tak perlu bijak. Kita tak pergi kedai kopi tak. Lagu mana umat ni bersatu tak. Oh, balas macam orang Islam lagu mana. Dia duduk kedai kopi. Tak. Dia tak baca Quran, bini dia tak baca Quran, dia tak jaga semaya, tahajud tak tahu mana, zikir tak tahu mana, panak kecek nak menyatukan umat. Gapo dia? Ha? Yang menyatukan hati bukan kita. Allah yang menyatukan. Lagu mana untuk Allah menyatukan hati? Dengan taat perintah dia. Ni kena buat ni. Ni kita kena punya belakang orang Islam. Sebab Nabi bagi tahu kan, tak balas dua orang malaikat dengan kerana dosa dia yang dibuat salah seorang. Pak umat ni tak jaga amal, pak bagaimana nak bersatu? Sebab tu kena gerak, kena pergi rumah-rumah dah sekarang. Ni orang bermula daripada orang masjid kita ni. Orang masjid ni. Tak kena ada musyawarah. Kita nak buat lagu mana musyawarah? Nak bagaimana ni Islam? Lagu mana panduan daripada nubuwah? Musyawarah dulu, musyawarah. Musyawarah bagi semua orang masjid. Lagu mana ni orang kampung kita? Kena pergi jumpa. Tak. Gapo dia nak baki dulu supaya orang itu jadi betul. Gapo dia biar orang itu jadi betul. Biar dia bertanggungjawab terhadap keluarga dia. Biar isteri dia tidak degil dengan suami dia, biar anak dia tidak derhaka. Lagu mana nak buat dulu? Lagu mana nasihat? Semaya dulu. Semaya ke baki orang. Kita ada alat kan. Alat ni hebat. Semaya ni kan, dia mengubah 180 darjah. Kekuatan semaya ni. Allah sendiri bagi tahu, innas salah tatanha 'anil fahsya wal munkar. Kita ada. Sebab kita tak boleh putus asa dengan umat ni. Kita ada semaya. Semaya ni boleh ubah tabiat. Orang kampung nak kecek, anak muda ada dia kena pay koda tak sah. Pay koda habis. Dan semaya ni orang kena pay koda boleh betul. Kekuatan semaya ni. Kekuatan semaya ni tak. Pay koda betul lagi.
Semayang boleh betul belakang. Kita ada kekuatan pada semayang. Ajak pujuk. Ni benda paling mudah. Tapi tu kita kena pergi jumpa. Umat ni dia kena gerak dah. Dia kena gerak. Dah, ya dia tak selesa tak selesa. Dia tak perlu fikir dah. Tak. Sebab kita anak kita kan tak segi sekolah. Kan anak umur 9 tahun tak segi sekolah. Umur 7 tahun sekolah. Mana kita peduli dia? Tak. Kita gerak. Tak. Tak pergi kita bedah. Okey. Mana boleh kan nak tunggu dia setuju kat saya. Tak, kita boleh tengok ada mokpok ke tak? Konon-konon nak gapo dia ikrar anak dia tak? Biarlah. Dia tak sedia lagi, biarlah nak tidur. Budak-budak lagi. Main lagu tu kak. Tak. Tak jadi. Sebab tu kita tak boleh cara dia. Dia tak suka kita ganggu dia. Kita tak boleh masalah dia tak suka dah. Kita kena pergi ya. Royak dia. Tapi ada cara dia lah. Bukan pergi hari-hari. Tak. Pergi seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Lemah sebulan sekali. Tiap-tiap bulan lagi. Pergi macam. Berapa royak apa ni? Royak apa dia? Royak kejayaan. Saya dan seluruh manusia dalam mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Biar dia tahu, isteri dia tahu, anak dia tahu, ahli umur semua tahu. Ni mesej asah ni. Apa dia? Kejayaan seluruh manusia dalam mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini setiap orang kena tahu. Dia kena wujudkan dalam rumah dia apa dia? Amalan. Baca Quran supaya mari rahmat. Ni kena fikir. Ni kena mesyuarat. Ni kena buat. Dia kena gerak baru ada perubahan. Kita nak perubahan tanpa bergerak kita tak jadi. Dan ini panduan daripada Allah SWT. Sebab tu bagaimana nak menyatukan hati umat ni? Umat ni kena jadi hamba Allah belakang. Seperti mana Nabi telah usaha. Setiap orang kita kena bina biar amalan. Isi kita ada amalan. Setiap rumah orang Islam ni ada amalan dia. Apa dia amalan dalam rumah Islam? Dalam rumah dia ada mesyuarat, dalam rumah dia ada baca kitab apa dia? Hadis-hadis Nabi. Dalam rumah dia ada halaqah Quran. Dalam rumah dia ada muzakarah, sifat-sifat sahabat. Sifat-sifat ni orang-orang contoh, orang-orang Allah Taala redha. Kena ada. Dia orang lagu ni ikut Mahdi ni. Contoh Mahdi ni zaman kita dah. Tak. Nabi kata 1400 tahun dulu. Yushaku Ibnu Maryam. Nabi kata dalam hadis kan 1400 tahun dulu. Nabi kata apa? Hampir-hampir dah Nabi Isa nak turun dah. Waktu 1400 tahun dulu. Pahala ni kita nak kata lambat lagi. Kita nak kata lambat lagi, tak tahu mana lagi tu. Nabi kata hampir dah. Kita nak kata lambat lagi. Tu sebelum Nabi Isa tu Imam Mahdi dulu. Dan Imam Mahdi bukan nama dia. Nama dia seperti mana nama Nabi, nama ayah dia seperti mana nama ayah Nabi. Itu Nabi bagi tahu kepada kita. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabi panggil dia Al-Mahdi. Apa Al-Mahdi? Orang yang mana dipimpin oleh Allah semua. Al-Mahdi ni siapa dia? Di kalangan umat ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ni Al-Mahdi. Nabi sebut pada kita dalam hadis. Khulafa ar-Rashidin ya. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyyin. Jamak, kata jamak bagi Mahdi al-Mahdiyyin. Siapa dia al-Mahdiyyin? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dia para sahabat. Jadi al-Mahdi hok turun ni, hok zahir ni dah masih sifat dia seperti mana sifat Abu Bakar, sifat Sayyidina Umar, sifat para sahabat. Sifat dia masih serupa dengan ni. Jadi dalam rumah kita kena ada muzakarah tentang perkara ni. Sama-sama kita kena ada muzakarah tentang perkara ni. Kita sifat para sahabat. Apa dia sifat sahabat? Kalau kita tak tahu, isteri kita tak tahu, lepas tu mari Imam Mahdi tak serupa. Tak. Kita kenal orang lain. Mana kita nak tahu mana betul? Tapi kalau kita muzakarah dah, isteri kita muzakarah dah, anak-anak kita muzakarah dah, sama-sama kita muzakarah dah. Amal-amal yang kita kena muzakarah, yang kena ada. Dalam rumah kita ada mesyuarat dengan isteri kita, dengan anak kita ada mesyuarat rumah kita. Dalam rumah kita kena ada halaqah hadis-hadis Nabi. Tak, baca hadis-hadis Nabi. Dalam rumah kita kena ada halaqah Quran. Tadabbur Quran gini. Dalam rumah kita. Dalam rumah kita kena ada muzakarah sifat sahabat. Dalam rumah kita juga kena ada gabar dia ni. Ajak isteri kita supaya jadi dai.
Bentuk fikir isteri kita supaya jadi da'i. Bentuk anak kita supaya jadi da'i. Isteri kita bentuk kita ni supaya jadi da'i. Di mana-mana jadi da'i. Jadi da'i maksud apa? Jumpa siapa-siapa bagaimana fikir orang. Tengok orang tak semaya bagaimana semaya. Tengok orang tak baca Quran bagaimana orang tak baca Quran. Tengok orang tak tutup aurat lagu mana tutup aurat. Bila pergi mana-mana, pergi rumah adik kita ke, pergi rumah adik ipar kita ke, pergi rumah waris-waris kita ke, betul kan? Tak tuntut tag agama kepada dia. Kalau kita pergi rumah tok kita, bila balik jumpa sepupu kita, tak hujatan dakwah sepupu-sepupu dia ni. Masuk waktu semaya, ajak pergi semaya belakang, hujatan. Kau tina tengok sepupu tak tutup aurat tak? Bagi tahu tentang kepentingan tutup aurat. Isteri kita kecek dengan adik ipar kita ke, dengan kakak dia ke gabur, lagu mana supaya jaga semaya, lagu mana hidup amal dalam rumah, lagu mana membesarkan keluarga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi keluarga kita ni terbina gitu. Ni baru keluarga orang Islam. Kita kena bina gini. Semua kita kena gerak, isteri kita kena gerak, barulah boleh umat ni boleh bangkit. Tapi kalau tak ada orang fikir tentang perkara ni, rumah kita dengan rumah ahcang sama je. Dengan rumah Sami sama. Cara masuk rumah pun sama, cara duduk dalam rumah pun sama, cara makan pun sama, cara tidur pun sama. Lepas bila nusrah Allah nak mari? Takkan mari. Sebab tu dalam Quran susun kan surah An-Nasr, surah Al-Fath. Idza jaa nasrullah. Sebelum ni surah Al-Kafirun. Selepas Al-Kafirun Al-Fath. An-Nasr. Bila nak mari kena mari surah Al-Kafirun dulu. Al-Kafirun apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Tengok. Perubahan orang kafir dengan orang Islam ni. Tak sama. Berubah biar malas dengan sia. Perbezaan di antara rumah orang Islam dengan orang kafir ni seperti mana perbezaan malas dia sia. Tak sama. Bila sampai tahap tu, kehidupan orang Islam tak sama dengan kehidupan orang kafir. Muamalah orang Islam tak sama muamalah orang kafir. Akhlak orang Islam tak sama dengan akhlak orang kafir. Rumah orang Islam tak sama seperti rumah orang kafir. Ketika itu dia beza gitu, barulah Allah Taala buat keputusan. Tapi kalau tak ada tu, tak jadi. Kita jadi kecil saja. Tengok ni, Allah Taala bagi tahu, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jangan pecah belah. Jangan pecah belah daripada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah Taala peringat para sahabat. Ingatlah kamu dulu wahai para sahabat, sebelum mari Islam, sebelum mari Quran, sebelum mari Nabi dak, kamu dulu kan pecah belah, Aus dan Khazraj pecah belah. Bagaimana mereka berada bersatu? Kerana Nabi, kerana Islam, kerana Quran. Ni tuan, ni orang balah, orang pernah balah lebih teruk daripada kita. Kerana kambing ya, balah perang. Berketurunan pula balah. Kerana apa? Kambing orang merah balas dengan orang nanai, tu kan? Tak. Nanai leluh ke tak? Tengok kambing ni motor makan. Marah tu gak tak. Nyagi sepak kami tu, katak kami tu tak, tuai kami marah pula. Oh, katak kami aku. Dia katak tuai tu pula. Oh, dia pun ajak puak. Gi, Aus dan Khazraj ni peperangan sama mereka kerana ki gini. Dia kerana ki apa ni lagi? Gelar. Kubar, lembu. Mengubah, lembu kubah, bala. Mula gurang. Tak, gurang sepak punggung. Tak, orang ni marah, sepak. Kerana gitu mereka balah. Balah akak pedang. Bayar, balah. Perang besar. Taraf pendidikan begitu rendah. Bila mari Islam, tengok bagaimana Allah Taala angkat mereka. Lahir Abu Darda, lahir orang hebat-hebat di kalangan Aus dan Khazraj. Ni Allah Taala peringat pada mereka ni. Ingatlah kamu dulu tak balah, tapi bila mari agama, mari Islam, kamu sekarang ni bersaudara. Kemudian Allah SWT menyatukan hati kamu. Kemudian Allah Taala bagi wal takum minkum. Hendaklah di kalangan kamu ada satu golongan yang mana ajak orang pada perkara makruf, cegah orang perkara mungkar. Ni Allah Taala bagi tahu, kena ada orang sentiasa gerak ni. Tu kena ambil peluang. Allah Taala nak muliakan kita. Allah Taala suka orang lagu ni. Dan wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah Taala nasab wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu jadi seperti mana orang yang mana pecah belah sebelum kamu ni. Yahudi dan Nasara tu, mereka ada kitab Allah, ada petunjuk daripada Rasulullah, tapi tak ikut, pecah belah. Mereka pecah belah bukan kerana Rasul, bukan kerana kitab Allah. Kalau orang silap faham kan? Umat dulu ada Taurat pun pecah belah juga. Tak. Umat Nasara ada Injil pun pecah belah juga. Umat Islam pun ada Quran pun pecah belah juga. Tengok cara dia kecek. Dia kecek dia seolah-olah tak. Taurat tak ada guna, pecah belah juga. Injil pun pecah belah juga. Quran lah ni pun tengok ni, orang Islam pecah belah juga. Dia jadi terbalik. Allah Taala cerita dalam Quran, Yahudi ada kitab Taurat, mereka pecah belah sebab apa? Sebab tak ikut Taurat.
Kristian, mereka pecah belah sebab tak ikut Injil. Umat ni pecah belah bukan sebab Quran, sebab tak ikut Quran. Kalau ikut Quran tak pecah belah dah. Sebab Quran suruh bersatu lah. Mana ada Quran suruh pecah belah? Kau pecah belah ni sebab tak ikut ya. Kalau ikut tak ada agama. Allah tengok Nabi dalam hadis Bukhari, tengok Nabi kata tak? Iqra'ul Quran. Fa idza ikhtalaftum faqum. Tengok Nabi kata. Nabi kata bacalah Quran. Bila sebab baca Quran balah, Nabi kata baca Quran. Ya. Begitu. Bukan baca Quran jangan baca Quran. Tak. Sebab Quran bukan dibaca untuk balah. Quran dibaca untuk menyatukan. Sebab tu kita kena faham maksud Quran diturunkan untuk menyatukan. Untuk menyatu. Tapi untuk menyatukan kena ikut Quran. Jadi balah di antara hak mati ni, baca Quran juga tak ikut Quran. Tak ikut Quran. Kalau baca Quran ikut Quran dia akan bersatu. Ini sebab sifat Quran lagu tu. Sifat Quran lagu tu. Jadi Allah SWT bagi tahu. Jangan kamu jadi umat sebelum kamu ni. Ada kitab Allah, ada petunjuk daripada Rasulullah tapi tak ikut. Sebab tu mereka pecah belah. Jangan jadi seperti mana mereka. Bagi mereka ni orang lagu ni azab Allah yang sangat besar. Dia ingat bertemu suasana akhirat. Di akhirat ni hanya ada dua wajah. Wajah yang berseri-seri, wajah yang hitam legah. Allah nak gambar. Ugut dengan akhirat. Kemudian Allah Taala celah ayat tilka ayatullahi natlu. Itulah ayat-ayat Allah yang kami baca pada kamu wahai umat dengan penuh kebenaran. Sebenarnya Allah Taala tak ingin buat zalim pada hamba. Walillahi ma fis sama. Sesungguhnya wahai hamba milik Allah belaka langit dan bumi ni. Baru mari ayat lagu ni tiba-tiba ni. Takut mari dia lepas lebak apa gak kena ikut Allah ni. Tak. Apa kena semaya. Apa kena taat, apa kena gini. Dah. Allah Taala kata semua ni milik dia belaka. Milik dia belaka. Dari dunia tempat ujian wa ilallahi turja'ul umur dah. Semua ni akan dikembali pada Allah belaka. Dengan hakikat dia. Allah nak uji kita dengan perintah dan larangan dia. Nak tengok siapa yang paling taat. Tu ya sebenarnya. Keadaan dan juga bisikan-bisikan ni ujian semata-mata. Allah nak tengok siapa dia. Kita buat alasan kerana tak makan belaka. Sebab tu Allah cerita malaikat, cerita Nabi Adam. Nabi Adam kan makan pokok tu. Bukan Nabi Adam nak kena tipu kau orang ya. Allah tak nak bagi tahu. Tapi Allah tak terima. Allah kira pada dah dengan kewarasan, pada dah dengan kitab Allah, pada dah dengan jelas dah. Jangan makan. Setan akan royak tipu kita. Kalau nak kekal kena makan. Macam-macam tipu. Allah Taala tak terima alasan tu. Allah Taala suruh kita jadi seperti mana? Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim. Allah Taala uji ngesuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Allah Taala uji lagu mana tu? Allahu Akbar. Nabi Ibrahim tak boleh anak ni sampai kau tua. Nabi Ismail tu boleh anak masa tua dah. Masa tua banyak orang tua boleh anak. Kalau kita kata umur orang dulu kan panjang-panjang. Nabi Ibrahim panjang umur, mesti 100 lebih lah, mesti 100 lebih Nabi Ibrahim ni. Sebab apa? Dalam Bukhari dan Nabi Ibrahim kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jumpa Nabi Ibrahim, Nabi kata, aku tengok lenggak atas ke tak nampak kepala dia, tinggi dah. Baik jumpa Nabi Ibrahim. Lenggak tak nampak kepala lagi, sebab tinggi dah. Ya orang dulu besar-besar. Kita tak heran lah sebab kaum Ad pun akak ke apa dia? Pokok kurma pun cabut dengan tangan. Orang tu Allah Taala bagi badan besar tu. Kekuatan, kegagahan. Tak. Nabi Ibrahim tentu dah orang panjang. Banyak orang yang umur panjang, umur lanjut tak ada anak. Tiba-tiba dapat anak. Lagu mana saya dia? Dan anak pula juru. Anak pula Nabi Ismail, juru. Dan para ambil anak Nabi ni semata-mata kerana apa? Kerana agama ya. Seperti Nabi Zakaria dia doa pada Allah, nak anak ni supaya mewarisi nubuah ni. Tiba-tiba Allah tak mari perintah Allah tak nak apa dia? Sembelih anak. Betul ya, sembelih. Kalau anak perangai gapo dia, lobi gapo-gapo, tak apa. Ni jazbah juruh ni manusia juruh kan. Kita sebenarnya niat molek. Kerana niat molek kan kita kasih taat perintah. Kerana niat molek, manusia kan ramai kan. Kerana niat molek kan kita kasih ikut arahan. Payah ni. Muncak Allah Taala uji Nabi Ibrahim tu. Tapi nak tengok Nabi Ibrahim. Allah dah kata apa? Sembelih. Lagu mana dia? Asal pisah lah. Sembelih lah. Mana ada takwil dah. Ni orang lagu ni Allah Taala kenal. Mari perintah dia tak ada takwil-takwil. Sebab apa? Sebab Allah alim hakim. Allah lebih sayang daripada Nabi Ismail, lebih daripada Nabi Ibrahim. Ni orang yang yakin dengan Allah Subhanahu taala. Dia tuan-tuan, Allah Taala cerita tentang dia supaya Allah lah satu-satu tempat kita boleh meruk. Kita boleh taksub, tak bunuh Allah. Orang lain tak boleh.
Allah semata-mata. Sebab tu dalam Quran sebut Allah ya. Wajjahtu wajhi fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas. Nabi Ibrahim, Nabi kita dari semai kita, wajjahtu wajhiya lilladzi. Gapo dah? Aku ni hanya Allah ya. Aku hanya tunduk pada Allah ya. Sebab tak punah ni. Sebab Allah kasih pada kita lebih daripada mak kita. Allah kasih pada semua makhluk lebih daripada kita. Satu-satunya zat kita boleh pegang. Ya kan? Dia akan suruh kita bertanggungjawab terhadap keluarga kita, terhadap isteri kita, terhadap anak. Semua daripada dia. Mari daripada dia belaka. Dia tak akan punah. Dia tak akan rosak. Tak akan kata kalau ikut Allah belaka orang jadi ganah. Tak ada. Sebab Allah belaka. Satu-satu zat yang mana kita boleh pegang sungguh. Kemuncak. Tengok ayat-ayat Allah SWT cerita tentang dia. Lagu mana? Supaya kita berpegang teguh. Sebab tu para anbiya mereka sangat jelas. Nabi Ibrahim sangat jelas. Tentu. Dah bukan sebab kita. Bila Allah Ta'ala kata lagu tu, dia buat. Sebab dia yakin bahawa di sebalik perintah Allah Ta'ala ada kejayaan. Sangat jelas. Dan ini ujian. Dan Nabi Ibrahim telah juluk Allah Ta'ala puas hati dengan Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu walillahi milik dia berlaku apa yang ada di atas muka bumi ni. Ikut dia nak buat lagu mana pun. Dia semua ni akan balik ngadak dia. Barulah Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik ummah. Bila kita tak ikut Yahudi, tak ikut Nasara, berpegang teguh dengan kitab Allah, lepas tu bertakwa sungguh-sungguh, suruh diri hanya pada Allah, lepas tu buat amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita tidak pecah belah. Kita tidak pecah belah di kalangan umat ni. Jelas tentang akhirat, barulah kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muru, sebut lagi ta'muru bil ma'ruf sebagai takkid. Kemudian paling penting sekali untuk kita buat. Jadi ni panduan daripada surah Al-Imran untuk bina umat ni. Allah Ta'ala cerita panjang lebar ni tak tentang kejahatan Yahudi, kejahatan Nasara, supaya kita tak jadikan mereka sebagai ikutan. Kita tak akan terima nasihat daripada mereka. Kita sudah ada cara kita sendiri. Kita tak perlu pada orang lain dah. Nasihat-nasihat ni cukup kita Allah, cukup panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung semula lain. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada hamba. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبي ورسوله والحمد لله.